Assalam. Assalamualaikum. Tekan ya? Sorry, kita tak biasa dengan lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya, saya mengucapkan selamat datang kepada semua pendengar dan juga penonton. Alhamdulillah, pada malam ini, insya-Allah saya akan cuba membincangkan tentang kes yang melibatkan Yang Berhormat Pekan. Seperti mana kita tahu bahawa pada 16 bulan itu, kes telah pun didengar di Mahkamah Persekutuan. Bukan didengar kes yang melibatkan dia punya rayuan yang utama ataupun main appeal, tetapi melibatkan permohonan beliau melalui notis usul untuk uh, mengemukakan keterangan baru, new evidence ataupun fresh evidence. So, kita tahu bahawa kes itu telah didengar pada 16 dan 17 dan akhirnya mahkamah telah memutuskan pada 17 bulan bahawa kes itu permohonan telah ditolak. Ditolak kerana mahkamah telah membuat satu alasan penghakiman, iaitu alasan dia lebih kurang ada 20 muka surat. Saya telah baca beberapa kali penghakiman itu. Orang kata dalam bahasa undang-undang telah baca in toto secara keseluruhan ataupun in extenso orang law katalah. So saya dapati memang bagi saya lah secara peribadi, bagi saya keputusan itu agak orang putih kita sound sebab lima orang hakim yang berpengalaman. Saya pernah semasa di peguam hampir 25 tahun, saya memang banyak kali uh, appear dalam mahkamah di hadapan hakim-hakim tersebut. Termasuklah ketua hakim negara iaitu Tan Sri Maimun Tengku Maimun. Setengah daripada hakim itu masa saya jadi peguam, sebelum mereka jadi peguam, saya pun pernah mengendalikan kes dengan mereka. Contoh kes Datuk Mary Lim. Mana ini semua uh, hakim-hakim ataupun istilahnya peguam-peguam yang hebat. Mereka bukan baru satu hari jadi peguam, jadi hakim atau jadi peguam. Mereka mempunyai pengalaman yang begitu cukup luas. Sama dalam kes yang melibatkan sivil ataupun kes jenayah. Sebagai contoh hakim CJ bagi Negeri Sabah dan Sarawak, iaitu Abang Iskandar. Beliau bekas mantan seorang DPP. Saya pernah buat kes bersama beliau semasa beliau menjadi DPP tahun 1997 di Mahkamah Magistrate, saya ingat lagi, di Kuala Lumpur. Mana seorang peguam yang berpengalaman. Seorang peguam dan juga seorang hakim yang berpengalaman. Hakim Zabidin Madiah pernah mengendalikan menjadi hakim ketika membicarakan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lagi siapa lagi? Hakim Datuk Nalini, seorang peguam yang agak lama sebelum jadi hakim. Beliau adalah seorang peguam di satu firma yang terkenal di Kuala Lumpur ini, juga seorang peguam dan juga hakim yang berpengalaman. Jadi bagi saya, kelima-lima orang hakim ini memang hakim yang mempunyai kredibiliti yang agak hebat lah. Mungkin kalau mereka yang tak biasa pergi mahkamah, mereka tak nampak sangat. Tapi bagi saya seorang peguam, mantan seorang peguam 25 tahun, biasa pergi mahkamah High Court, Court Appeal, Federal Court, dan saya pernah mengendalikan kes depan 7 orang hakim. Saya tahu macam mana bukan senang untuk kita meyakinkan mahkamah ni. Sebab mahkamah ni, alhamdulillah lah, saya rasa hakim-hakim ini bagi saya lah, secara peribadi saya rasa memang mereka punya integriti yang agak hebat Ini bukan masalah kerana kes itu dimenangi oleh pendakwa. Sebab saya juga seorang bekas peguam bela seperti juga Haji Isyam Tepotik. Juga kawan saya juga. Isyam Tepotik tu dia seorang convert, seorang peguam yang pengalaman, dan bagi saya beliau seorang peguam yang baik.
Dan kalau kita baca keputusan mahkamah itu, memang nampak hakim memberikan penghormatan yang tinggi kepada beliau ketika beliau berhujah. Banyak kali nama disebut dalam penghakiman. Bermakna hakim begitu menghormati hujah-hujah beliau. Hakim salin balik apa yang dikatakan. So ini semua menunjukkan bahawa bagi saya lah, memang Najib telah diberikan satu hak pendengaran yang agak adil lah. Okey, apa permohonan pihak yang memaparkan ini? Saya akan sentuh dua isu. Satu isu ketika mana permohonan ini ditolak, iaitu yang perlu dia nak introduce ataupun nak memperkenalkan keterangan-keterangan baru. Yang keduanya saya akan juga sentuh tentang permohonan ini untuk menangguhkan 3 hingga 4 bulan tapi ditolak juga. Saya pergi dulu kepada permohonan ini untuk memperkenalkan atau mengemukakan, introduce new evidence ataupun keterangan baru. Okey. Sebelum itu kita lihat, sebab baru hari ini kebetulan ada seorang ketua muda UMNO yang buat ulasan. Saya akan ulas insya-Allah lagi. Sebelum itu saya tanya, apa sebenarnya permohonan dia? Permohonan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pekan ini melibatkan, dia kata dia nak memperkenalkan ataupun nak introduce ataupun nak adduce new evidence, keterangan baru. Apa keterangan baru tu? Antaranya keterangan-keterangan yang melibatkan, dia kata, hubungan dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan MIB, iaitu Malayan Investment Banking, yang dikatakan melibatkan Hakim Datuk Jazlan yang menjadi hakim di Mahkamah Tinggi ketika kes itu dibicarakan kali pertama di Mahkamah Tinggi, kes SRC itu, dan Datuk Jazlan telah pun mensabitkan Yang Berhormat Pekan ataupun Najib sebagai bersalah. Okey, dia kata dia dapat satu keterangan lebih kurang pada bulan Mei 2022, ada orang hantar, kalau kita tengok TV dekat, kadang-kadang dalam kita dalam perbicaraan, ada orang bagi dokumen melalui masuk bawah pintu dan sebagainya lah kepada peguam. Jadi kata peguam Najib, kami dapat dokumen dalam bulan Mei dan bulan Julai 2022 yang menunjukkan bahawa dokumen-dokumen itu ada kaitan, dia kata hubung Datuk Jazlan dengan pihak Maybank. Dan setengah dokumen itu, menurut peguam pendakwa, iaitu Datuk Sitambaran, dia kata sebenarnya dokumen itu telah diserahkan pun kepada Najib, bukan satu dokumen baru. Saya akan jelaskan sekejap lagi. Okey. Dia kata ada beberapa dokumen ni, dia kata kami nak kemukakan. Dia kata sebab dia kata dengan melalui dokumen-dokumen ini, dia kata bahawa kita akan menunjukkan bahawa Hakim Datuk Jazlan ni ada konflik of interest dipanggil, ataupun konflik kepentingan. Sekaligus dia kata dia dituduh dia seolah-olah macam bias. Bila bias ni maknanya hakim itu tidak lagi ibarat berat sebelah lah. Jadi yang saya agak apa dipanggil, agak ragu dan juga agak pelik, sebab ini disebut dalam mahkamah. Hakim kata semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi ketika Datuk Jazlan mendengar kes itu, dinyatakan daripada awal lagi kan telah pun dipersetuju daripada awal, dua-dua pihak setuju, dan ini pun ditimbulkan semasa penghujahan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Mahkamah kata kedua-dua pihak telah bersetuju tidak mempertikaikan bahawa mereka memang tahu daripada awal bahawa memang Datuk Jazlan ini telah pun menjadi peguam ataupun jadi counsel kepada pihak Maybank sebelum dilantik sebagai hakim. Maknanya pengetahuan itu daripada awal dah tahu dah. Ilmu ataupun maklumat tu daripada awal dah tahu. Kenapa sekarang nak bangkitkan tentang kepentingan apa ni, ada konflik of kepentingan ataupun bias? Kalau kita tahu daripada awal, kenapa masa tu tak bantah? Kan? Patutnya masa hari bicara, bantah. Tuan Hakim, oleh kerana anda terlibat dengan Maybank, anda patut tarik diri. Patutnya lah contoh Kenapa tak bantah kalau dulu setuju? Dan dia dalam pengetahuan. Bermakna mereka tahu bahawa hakim ini boleh bertindak dengan adil walaupun dia di Maybank. Walaupun dia pernah jadi peguam pada Maybank. Sebab kalau saya lah, masa saya ingat lagi masa jadi peguam dulu,
Bila ada kes-kes yang melibatkan kepentingan begitu, kita akan bangkitkan peringkat awal lagi. Saya pernah bila kita appear ataupun jadi peguam kepada satu kes yang kita lawan dengan UMNO, tiba-tiba kes itu didengar oleh peguam yang jadi hakim dan pernah jadi peguam UMNO. Saya bangkitkan. Saya kata, Yang Arif, kes ini ada melibatkan UMNO dan Yang Arif pernah jadi penasihat penundang UMNO. Kita bangkitkan. Walaupun ditolak, tapi kita bangkitkan. Saya pernah bangkitkan, kita ingat dulu, ketika bekas hakim Datuk Wahab Patail, yang mana adik dia adalah Abdul Ghani Patail yang jadi peguam negara. Saya kata, Yang Arif, oleh kerana anda sebagai hakim dan saya lawan dengan kerajaan ini diwakili oleh peguam yang diketuai oleh Tan Sri Ghani Patail, maka kemungkinan ada wujudnya kepentingan. Hakim dengar dah, hakim tolak. Tak apa, kita bangkitkan. Sekarang ini kamu tahu daripada awal bahawa hakim ini ada terlibat dengan Maybank. Kenapa sekarang baru nak bangkitkan? Kenapa daripada awal kamu tak bangkitkan? Jadi itu menimbulkan satu tanda tanya. Adakah betul-betul kamu nak introduce new evidence ni kerana betul-betul kamu rasa bahawa dia tak boleh bertindak dengan ajaran adil? Dia ada bias. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kata hakim, kalau kamu nak kemukakan keterangan baru, bukan tak boleh, boleh. Sebab hari ini kita lihat Ketua Pemuda UMNO mengatakan bahawa kenapa hakim tak mahu benarkan? Kami nak dengar juga. Saya telah tulis tadi secara ringkas di WhatsApp group. Saya kata, sebenarnya tak timbul hakim tak benarkan. Dia keliru. Isunya bukan hakim tak benarkan. Isunya, adakah boleh tak boleh? Kalau boleh, memang hakim benarkan. Sebab nak boleh tak boleh tu kena ada prinsip. Kena ada patuhi satu, dia panggil guideline. Apa dia punya syarat-syarat dia? Ada 4 syarat. Saya akan terangkan. Okey. Permohonan di bawah undang-undang untuk kita kemukakan bukti baru setelah kes telah dibicarakan, di peringkat rayuan baru nak kemukakan bukti baru, dia dikawal oleh satu section, dia panggil Section 93 Akta Mahkamah Keadilan. Court of Judicature Act, Section 93. Dalam kes itu, hakim mengatakan, kalau sekiranya kami berpuas hati, the introduction itu adalah satu, mengemukakan bukti baru itu adalah sebagai satu yang necessary, yang perlu, maka kami boleh bagi. Jadi itu melibatkan budi bicara hakim, discretion of the judge. Jadi hakim mengatakan, ini melibatkan soal budi bicara kami. Dan budi bicara ni dalam mahkamah, bila hakim nak melaksanakan ataupun nak melaksanakan budi bicara dia mesti ikut prinsip yang ditetapkan. Dan prinsip yang ditetapkan itu biasanya hakim akan lihat pada kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini, dipanggil legal precedent. Oleh kerana kita Malaysia ni pernah dijajah oleh British, maka kita akan lihat antaranya kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah di England. Ada dua keputusan di mahkamah England yang telah menetapkan 4 syarat untuk membolehkan mana-mana keterangan boleh dikemukakan. Itu 4 syarat. Pertamanya syaratnya, mestilah peguam yang kendalikan kes ini, dia bertindak dengan cuai. Bertindak dengan, dia dah gunakan segala, dia tak cuai. Maksudnya, dia telah pun daripada awal, dalam istilah dia, menggunakan due diligence. Dia rajin, dia cari. Kan, dia memang dah usaha lah, tapi tak dapat juga. Keterangan tu datang ketika dia dah usahakan, tapi tak dapat juga. Last minute baru dapat. Ketika itu kata hakim boleh. Okay, sebelum tu 4 syarat itu, mesti 4 tu dipenuhi, bukan satu je. Hakim kata 4 itu syarat tu, mesti dia wajib dipatuhi, bukan satu je. Itu ditentukan oleh Hakim Augustine Paul dulu, mendiang. Yang pernah sabitkan masalah tu, hakim tu kata, untuk membolehkan 4 syarat itu, mesti 4 syarat tu dipanggil cumulative. Mesti 4 syarat dipenuhi semuanya. Kalau satu pun tak boleh. Katakan kamu penuhi 3 syarat, satu lagi tak penuhi pun tak boleh. Mesti 4 kot. Itu hakim kata, itu prinsip yang telah diterima pakai oleh mahkamah. Seluruh dunia dah pakai prinsip tu. Jadi kalau kamu nak memastikan keterangan yang kamu kemukakan itu boleh terima, kamu mesti mematuhi syarat itu. Syarat pertamanya, mesti kamu dah berusaha. Kata hakim, jelas daripada keterangan di mahkamah bahawa kamu
Tak boleh kata kamu tak telah berusaha. Sebab apa? Contohnya kata hakim. Okey, saya beri contoh. Dokumen yang melibatkan minit mesyuarat. Minit mesyuarat Board of Directors MIB. Malayan Investment Berhad. Ada minit mesyuarat dipanggil DSN 16. Dalam nama keterangan tu DSN 16. Exhibit dia DSN 16. Dalam undang-undang dipanggil ada exhibit. Exhibit mana keterangan yang dikemukakan masa affidavit dia dikemukakan. Dia ada exhibit nama dia DSN 16. Iaitu minit mesyuarat. Okey, kata hakim, minit mesyuarat ini telah pun diserahkan kepada Peguam Najib dalam kes YNDB. Okey, gini saya cerita sikit. Kes Najib ni ada kes SRC, ada kes YNDB, ada kes YNDB, ada juga kes SRC. SRC adalah syarikat, YNDB tu syarikat yang utama lah. Banyak dia bukan satu pertuduhan. Pendakwa dalam kes yang melibatkan YNDB, pendakwa telah serahkan dokumen DSN 16, minit mesyuarat telah diserahkan. Sebelum pembicaraan SRC bermula dah diserahkan. Dan ketika itu juga kedua-dua peguam yang sama, iaitu peguam yang mewakili Najib dalam kes SRC dan peguam yang mewakili Najib dalam kes YNDB, peguam yang sama. Maknanya, peguam Najib telah ada dokumen itu. Dia bukan satu dokumen yang baru, dah ada. Okey, peguam Najib berhujah, dia kata memang diserahkan tapi bukan diserahkan dalam kes SRC, diserahkan dalam kes YNDB. Peguam pendakwa pula jawab, betul. Sebab kami tak serahkan kamu dokumen ini dalam kes SRC sebab bagi kami dokumen tak relevan. Kami rasa dokumen yang relevan masuk ke YNDB. Sebab tu kami tak serahkan masa. Tapi anyway, kalau katakan kami tak serahkan pun, kamu dah ada pun sebab peguam yang sama. Kenapa kamu tak nak gunakan dalam kes SRC? Boleh gunakan. Kamu tak gunakan. Kat situ tunjukkan ada macam sesuatu yang tak kena lah. You got the document, but you fail to raise the document in the trial. You fail to raise the relevancy of the document in the trial. Bukan masa rayuan ini. Jadi kata hakim, first element dah kamu dah gagal. Kamu telah gagal melaksanakan due diligence. Mana kamu tak berusaha bersungguh-sungguh. Itu yang pertama, syarat kata hakim gagal. Yang keduanya, kata hakim, dokumen ini mesti relevan. Relevan kepada tuduhan. Pendakwa merasakan segala dokumen ini tak relevan. Sebab tu bila tak relevan, apa gunanya kami nak kemukakan? Memang biasa. Kalau siapa biasa buat kinayah tahu tak? Saya biasa buat kinayah, saya tahu sangat. Kadang-kadang pihak pendakwa dia bagi pada kita setengah dokumen tu memang dia tak bagi sebab dia tahu benda tu mungkin tak relevan. Memang betul tak relevan kadang-kadang. Ketiganya, syarat dia, mestilah dokumen tu kredibel. Kredibel apa dalam bahasa Melayu? Mempunyai apa kredibel susah ini Malay saya tengah nak fikir apa dalam bahasa Melayu ni kredibel. Orang Melayu pun kata kredibel kot. Dokumen yang ada kekuatan yang ada dia punya apa dipanggil kredibel, ada kredibel susah lah, minta maaf. I'm thinking English how to speak in Malay ni is a bit difficult for me, tapi it's okay. Yang keempatnya kata hakim, dokumen-dokumen yang kamu nak kemukakan ni mestilah dokumen itu boleh membuktikan dia tak bersalah. Mesti kamu kaitkan dokumen ini dengan apa? Dengan evidence lain menunjukkan bahawa bila ada dokumen kalau dokumen dikemukakan dan dokumen lain dikemukakan, maka kalau kita gabungkan ni boleh menyebabkan OKT ataupun Najib tidak bersalah. Itu 4 syarat dia. Dan 4 syarat saya ulang lagi, mesti dipenuhi semua, tak boleh satu pun. Ini bukan saya kata, ini mahkamah kata. Siapa yang kata? Augustine Paul. Mendiam Augustine Paul. Dalam kes lain, dalam satu kes buru gaya saya, dalam kes itu dia kata empat ni mesti dipenuhi secara kumulatif, bukan secara satu saja. Mana kalau kamu dapat penuhi satu pun tak cukup. So itu lebih 4 syarat. Jadi hakim kata saya telah membaca affidavit permohonan pihak Najib dan saya dapati dia gagal. Jadi sebab tu saya kata
ujah daripada Ketua Pemuda UMNO tak betul. Dia kata, kenapa hakim tak nak benarkan? Ini tak fair. Dia ada buat kesilapan banyak. Pertama dia kata, kenapa tak bagi benda tertuduh? Najib bukan tertuduh lagi, Najib dah banduan tau. Tertuduh ni masa dia dituduh di Mahkamah Tinggi belum bersalah. Bila dapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, lepas tu keputusan tu disahkan pula oleh Mahkamah Rayuan, maknanya kan 3 orang hakim, maknanya dah 4-0 tau. 4-0 tu maknanya kamu dah bersalah. Status kamu bukan lagi tertuduh, status kamu dalam KSRC dah banduan. So istilah kena betul, Asyad Wajidi. Bukan istilah tertuduh. OKT kalau kamu dituduh, kamu tadi dapati bersalah. You are convicted criminal. You are convicted felon. So kena betul istilah aku. Dia kata tak adil pada tertuduh. Dia bukan tertuduh lah, dia banduan. Keduanya, bukan hakim tak benarkan, hakim kata boleh benarkan tapi ikut syarat. Macam kita main bola lah, Asyad Wajidi. Kalau kita main bola, kan, kita dah kalah 4-0, tiba-tiba bila kita buat bantahan pada FIFA, kita kata tak adil, pengadil ni bias, pengadil ni ada hubungan dengan pemain bola, sebagai contoh yang kalahkan. Kamu pasukan, katakan kamu pasukan kampung manalah, lawan dengan Manchester United ke, ataupun lawan dengan Liverpool ke, ataupun lawan dengan Arsenal ke, ataupun lawan dengan Real Madrid ke, kamu kalah 4-0. Kamu tak puas hati dengan pengadil tu. FIFA kata boleh buat bantahan, tapi kena ada syarat 1, 2, 3, 4. Kamu ikut syarat ni saya akan terima bantahan kamu. Tiba-tiba dia gagal mengukakan apa ni syarat tu. Dia kata apalah FIFA tak adil dan sebagainya. Jangan begitu tak. Itu bukan caranya. Kalau kamu nak bantahan, kamu mesti ikut syarat dia. FIFA kata kalau ikut syarat dia gini, gini A, B, C. Mungkin kamu kalah bukan kerana pengadil, kerana kamu main bola memang tak pandai. Orang main bola ikut peraturan bola, kamu main bola ikut peraturan rugby, tak betul lah. Nak mudah lah. Sebab saya bila baca hujah Asyad Wajidi, saya dah nak ketawa. Sedangkan kakak dia tu seorang guam. Kakak dia bekas my classmate. Saya ketawa lah. Kakak Asyad Wajidi tu my classmate. Paralini Dasuki. Bertanya dengar. Malam dia dengar malam ni, dia seorang lawyer. Patut tanya pada kakak, betul tak dia ni? So, minta maaf Asyad Wajidi, kamu telah buat kesilapan. Kamu keliru sebenarnya bagi saya. Tak betul apa yang kamu cakap tu. Apa Najib tak diberikan peluang. Tak betul. Sebab dalam mahkamah ada peraturan, ada dia punya tu. Dia tak boleh suka-suka kita kemukakan keterangan, tak boleh. Kan? Mahkamah ni, baik mahkamah, kalau mahkamah sama ada mahkamah syariah ke, mahkamah sivil ke, baik mahkamah di Malaysia ke, di Vietnam ke, di Kampuchia ke, di Republik Kongo ke, Amerika ke, semua peraturan sama. Mesti kamu ikut syarat. Jadi kamu tak boleh salahkan mahkamah, kata mahkamah tu tak adil, tak ada. Mahkamah tak beri peluang. Baca sana, baca 20 buku surat, baca. Saya dah baca dekat 4 kali dah baca dah. Dan 4 kali saya baca keseluruhan tu untuk memahami apa yang ditulis oleh hakim. Saya tak pasti sama ada Asyad Wajidi dah baca tak baca, tapi kalau kamu belum baca, tak fair lah untuk kamu attack hakim, kan? Jadi bagi saya tak timbul kes Najib telah pun dinafikan hak untuk introduce new evidence. Hakim kata syarat untuk kamu memperkenalkan ataupun memukakan dokumen-dokumen itu telah gagal dipenuhi oleh kamu. Saya kata tadi 4 syarat dan 4 ni mesti dipenuhi. Semua syarat itu, bukan satu saja. Hatta kata hakim satu syarat pun tak terima. Dan hakim waktu itu unanimous tau, sebulat suara. Bukan keputusan, katakan ada kadang-kadang mahkamah ni daripada 5 orang mungkin 3 orang setuju, 2 orang tak setuju. Dissenting ada yang menyangkal. Tapi dalam kes ini unanimous. Mahkamah Rayuan itu pun unanimous. Mahkamah Tinggi. Lepas tu hakim buat keputusan ni berdasarkan rayuan, bukan berdasarkan main appeal tu, berdasarkan permohonan dulu, kan? So kamu patutnya bersyukur tau sebab apa? Hakim bagi ruang untuk kamu berhujah lagi. Nasib baik bukan kita yang hakim. Kalau kita yang hakim, kita yang marah dengan Najib ni, bagi kita apa barang nak dengar ni kan, masuk penjara ya senang. Tapi hakim sabar. Kalau saya mungkin tak sabar lah. Kalau saya lah, jangan buang masa mahkamah lah nak gunakan new evidence ni kan. Kamu terus hujah untuk appeal lah. Mahkamah sabar. Dulu kamu buat permohonan untuk panggil Queen Counsel.
Mahkamah kata tak apa, dengar dulu. Kan? Lepas tu buat permohonan untuk introduce new evidence, mahkamah kata dengar dulu. Mahkamah sabar gila. Lepas tu, patutnya 16 bulan tu dah dengar rayuan yang made appeal. Mahkamah dia kata, oh kami baru dilantik, kami minta tangguh 3-4 bulan. Hakim kata tak boleh. Sebab hakim kata, memang hak tertuduh, hak banduan dalam kes nak lanjut di banduan, tapi sebenarnya hak tertuduh pun boleh juga. Dalam perlembagaan, artikel 5 mengatakan, kalau kita seorang yang dituduh dalam kes jenayah, kita berhak untuk dapatkan mana-mana peguam. Pilihan kita sendiri. Mana Najib kan, dia dulu pakai peguam Syafi'i, Najib Syafi'i, Abdullah, sekarang nak pakai lawyer Isyam Tepotik ataupun Zaid Ibrahim. Dibenarkan itu hak dia. Itu hak dalam dinyatakan dalam perlembagaan. Tetapi tertakluk pada syarat. Peguam yang kamu lantik yang baru ni mesti peguam tu bersedia untuk ambil kes tu. Tak bolehlah kerana kamu lantik peguam baru, kamu take for granted, okay, saya lantik peguam baru, saya boleh dapat postponement, dapatkan penangguhan. Tak boleh. Maksud peguam yang kamu nak lantik ni peguam yang dah bersedia. Kalau saya sebagai peguam, dan saya peguam Najib Isyam Tepotik tu pun dia seorang peguam pengalaman, my best friend juga, saya biasa buat kes bersama dia dulu dekat Johor Bahru. Dia seorang peguam berpengalaman, seorang peguam yang bagus. Bagi soalan saya peguam yang ada integriti lah. Peguam, kalau kita seorang peguam, kita dapat kes baru, kita terus terang dengan anak peguam kita. Saya akan bersedia ambil kes ini kalau kita saya dapat postponement, dapat tangguhan. Tapi kalau dapat tangguhan, saya minta maaf, saya tak ada diri. Itu biasa. Sebab kita tak boleh take for granted bila kita dapat kes baru je, oh kita buat penangguhan, kita dapat. Tak ada. Mahkamah telah mengatakan secara jelas, kes ini telah ditetapkan, saya tak akan tangguhkan. Kami telah tetapkan daripada 16 bulan sampai 29 tak boleh tangguh. Hakim kata. Jadi peguam dah tahu dah. Tapi dia ambil juga kes tu. Bermakna dia dah secara mudahnya dia dah bersedia lah patutnya. Patutnya dia berasa bersyukur dapat juga tangguh sampai hari Khamis. Sepatutnya hari Selasa tu dia jalan dah. Bila permohonan Najib untuk mengemukakan dokumen baru ditolak, patutnya kes tu jalan lah. Tapi mahkamah kan tak apa. Kami bagi sampai hari Khamis. Mana ada peluang lagi untuk kamu baca kalau kamu nak bicara lah. Walaupun saya tahulah dokumen dia begitu tebal, memang mungkin lah bagi saya 3 hari tu tak cukup lah. Sebab saya biasa buat kes, saya pernah buat kes rayuan di Mahkamah Persekutuan melibatkan kes Ma'unah dulu. Yang melibatkan dokumen ni saya rasa daripada tinggi dia lagi benda lagi lah. Saya betapa dekat library rumah saya ni baca. Sebab kita nak buat satu kes ni, kita kena baca rekod rayuan tu bukan sekali, berapa kali. Lepas tu nak kena highlight lah, kena baca pula authority lah kan. Maknanya 3 hari tu mungkin tak sempat. Betul lah, 4 bulan dia minta tu bagi saya reasonable. Cumanya, kamu tak boleh take for granted. Bila kamu mohon melanggar, mesti dapat. Tak boleh begitu. Sebab mahkamah juga ada tanggungjawab untuk memastikan kes dengan cepat nanti orang marah. Apa mahkamah ditangguh je kan? So, mahkamah kena ambil kira juga. Mahkamah dah kata dalam masa pengurusan kes, kamu boleh tukar peguam, tak ada masalah. Tapi pastikan peguam kamu bersedia. Maksud peguam yang kamu nak lantik itu, peguam yang dah bersedia untuk ambil kes itu. Lepas tu, yang kelakarnya, lebih lucu lagi, kamu tolak ataupun kamu gugurkan Syafi'i Abdullah sebagai peguam kamu. Dalam kes ini je, kes lain kamu masih lagi pakai dia lagi. So, macam mana? Orang pun nampak pelik. Dalam kes SRC, kamu pakai lawyer lain. Tapi dalam kes yang YDP, kamu kekalkan lagi Syafi'i bin Abdullah. Kenapa kamu tak kekalkan peguam yang sama pula? Hujahkan, sedangkan dia pun seorang peguam yang berpengalaman. Berupayalah. Dia more than able lah untuk berhujah. Jadi, menunjukkan banyak benda-benda tanda tanya dalam apa yang dibawa oleh Najib itu. Sebab itulah bagi saya, kesimpulannya saya nak kata gini lah. Sebenarnya, yang berhormat Najib dan juga pasukan peguam dan juga kepada Asyad Razili dan juga orang UMNO lain, termasuk orang PAS lah adalah yang menyokong dia, saya nak kata gini lah. Tidak ada sebarang elemen tidak ada dalam kes Najib ini. Mana mahkamah telah beri ruang yang secukupnya. Nasib baiklah kes Najib tak didengar oleh ketua kampung ke atau dengar oleh pegawai daerah. Habis kalau tak dari awal-awal lagi dah lantak kat penjara dah. Mahkamah ni kata orang tu very patient lah. Sebab tu I don't want to be a judge. Sebab saya tahu jadi hakim ni salah satu ciri yang paling penting dia mesti sabar. Kalau saya tak sabar lah kan.
Sebab tu saya tak nak jadi judge. Kan? Saya tak nak jadi, mungkin saya pun tak layak pun jadi hakim. Tapi sekiranya ditawarkan jadi hakim pun saya rasa saya tak mampu untuk sabar. Tapi hakim-hakim ni memang sabar. Kan? Jadi saya rasa janganlah kita cepat sangat nak mengatakan bahawa seolah-olah bila Najib ni telah dinafikan keadilan. Tidak, Najib telah diberikan ruang secukupnya. Sebab tu bagi saya, kalau hari Khamis ni ditakdirkan peguam tak diri, Najib ambil risiko yang tinggi. Kenapa kamu tukar peguam di saat akhir? Kamu tahu kes ini, kes yang penting untuk kamu. Ini your last avenue untuk kamu, jalan terakhir untuk kamu berhujah supaya kamu dibebaskan. Patutnya kamu gunakan peluang ini untuk secukupnya, kan? Dah ada peguam yang kamu dah rasa peguam tu handal, teruskan dengan peguam tu. Tapi kalau kamu nak tukar peguam tu, pastikan peguam itu bersedia. Sekarang ni kalau katakan peguam kamu tak diri, kamu tak boleh salahkan orang lain, kamu salahkan diri kamu sendiri. Orang putih kata kamu ni telah sediakan tali yang cukup panjang untuk kamu ikat diri kamu sendiri. Sebab tu you don't blame others, you blame yourself. Saya rasa sekarang itulah dapat saya sampaikan untuk malam ini. Sebelum tu saya sentuh sikit tentang penangguhan tadi. Saya kata penangguhan ini bukan satu yang kata orang tu bukan satu yang automatik. Bila kita jadi peguam, ambil alih kes baru je, terus dapat macam penangguhan. Tidak Itu bukan satu. Itu bukan dia bukan satu dipanggil, bukan satu prinsip macam itu. Dalam undang-undang, penangguhan ini satu melibatkan budi bicara hakim. You can ask for postponement, for adjournment, tapi tak mesti dapat. Itu biasalah. Sebab tu kita, kalau kita tak bersedia, kita tak diri. Sebab kita tak berlaku adil pada anak guam kita. Kalau kita ambil alih kes di saat akhir, tiba-tiba kita dapat postpone, tak dapat tangguh, bermakna kita telah melakukan satu ketidakadilan kepada anak guam kita. Dalam kes ini, saya rasa, saya tak tahu kenapa peguam bersedia ambil kes di saat akhir, tak tahulah. Macam-macam spekulasi boleh lah. Adakah mungkin Najib bayar terlampau tinggi ke atau tidak, tak tahulah. Tapi bagi kita, pokoknya, oleh kerana kamu telah dilantik di saat akhir, bila kamu tak bersedia, kamu tak boleh salahkan mahkamah kalau kini mahkamah tak mahu tangguhkan. Jangan salahkan mahkamah, salahkan diri kamu. Kenapa kamu lantik peguam di saat akhir? You tahu this is very risky. Ini berisiko. Tapi kamu buat juga. Jadi, saya nak kata kepada Najib, kena bersedialah apa saja kemungkinan. Naik Khamis ni, tengoklah. Kalau katakan peguam kamu tak diri, dan katakan mahkamah kata saya nak teruskan juga, kamu kena berhujah sendiri lah. Mungkin kalau kamu tak boleh berhujah, kamu carilah panggil isteri kamu ke terus hujah macam mana, terpulang lah. Itu hak kamu. Jadi bagi saya, kamu tak boleh salahkan orang lain. Kamu salahkan diri, kalau kamu kena salahkan diri kamu sendiri, kalau sekiranya ditakdirkan pada Khamis ni, mahkamah nak dengar, kamu tak ada peguam, mungkin dari segi logiknya, kamu tak mampulah untuk berhujah, kamu bukan seorang peguam. Kan? Tapi ini risiko yang kamu terpaksa ambil. Dan kamu, mungkin, saya tak tahulah, ni persepsinya mungkin kamu nak katakan sekarang ni, kamu nak main secara politik pula. Kamu nak kata, saya telah diberikan keadilan. Tak boleh begitu Najib. It's not fair. Kan? You have been given all the chances untuk berhujah dan sebagainya. Kamu tak boleh salahkan mahkamah, tak boleh salahkan siapa. Kalau sekiranya kamu bersalah, dan mahkamah menentukan kamu tetap bersalah pada hari Khamis ini, ditakdirkan kamu, peguam kamu tak diri, kamu hanya boleh salahkan diri kamu sendiri, Najib. Sebab tu bagi saya, hari Khamis kita tunggulah apa yang berlaku. Sekian, sekadar itu dapat sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Saya harap dengan penjelasan ini, mudah-mudahan, walaupun mungkin teknikal, saya harap dengan sedikit penjelasan ini, sekurang-kurangnya boleh memberi sikit cahaya kepada kita untuk kita memahami apa yang berlaku. InsyaAllah, kalau sekiranya hari Khamis ini ditakdirkan kes berjalan, saya bercadang insyaAllah, kalau tidak ada aparat, mungkin sepanjang kes berjalan, saya cuba buat live pada setiap malam ke ataupun dua malam sekali untuk explain apa yang berlaku dalam mahkamah. Dengan bahasa yang mungkin saya cuba guna bahasa semudah mungkin, tapi it's not really easy for me because dia melibatkan legal matters kan. Dia banyak istilah undang-undang. Kalau saudara baca judgement tu pun saudara akan dengar kita perkataan biba bos. Apa dia biba bos? Maknanya oral evidence kan. Macam-macam perkataan-perkataan Latin Jadi itulah saya kata bahawa benda ni sebab saya buat program live malam ni dengan tujuan untuk cuba setakat yang saya ada pengalaman, cuba nak bantu pendengar memahami apakah yang sebenarnya berlaku. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih pada semua pendengar kerana sudi mengikut acara live ini. Mudah-mudahan segala penjelasan itu dapat dipahami dan kita tengoklah apa yang berlaku pada kami ini. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza
Wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic. Sama.